Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, juzuk 19. Kita sambung ayat 82 dan 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih lagi membicarakan seruan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya. Bulan yang telah lalu kita telah membahaskan ayat 81. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Nabi Ibrahim beritahu kaum dia bahawa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang akan mematikan aku,
kemudian akan menghidupkan aku semula. Dia ajar kaum dia bahawa di antara kerja Allah adalah menghidup dan mematikan makhluknya. Dan telah saya bahas bulan yang telah lalu, bagaimanakah kita mahu mencapai kematian yang baik. Telah saya bacakan satu ayat di dalam suratun Nahl, di mana orang-orang yang mati baik ini, salamun alaikum udkhulul jannah, bahawa para malaikat ketika mengambil nyawa mereka akan mengucapkan salam kepada mereka. Waktu kita dah baca bulan lepas, Tayyibin, golongan Tayyibin, ayat 30 lebih suratun Nahl lebah. Golongan Tayyibin bila mereka mati, kita dah baca bulan lepas, malakul maut kata udkhulul jannah, masuklah ke dalam syurga. Allahu Akbar. Awal dah abang dah, waktu nak ambil nyawa tu bagi tahu kepada kaumnya, mengajar kaumnya supaya meninggalkan berhala, mengajar kaumnya supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada ayat 82-83 ini Nabi Ibrahim beritahu lagi, ayat 82, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Mafhumnya, dan dialah Allah yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Tuan-tuan muslimah, sebelum saya hurai biiznillah, cuba perhati ayat 82 ini. Ada kalimah perkataan tama', ta mim ain, wallazi atma'u, tama'. Melayu pun panggil tamak, bukan ta, tama'. Tama' haloba, Melayu pun sebut begitu, tamak haloba. Ini tamak yang dituntut oleh syarak, iaitu kita tamak dan haloba kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rakus kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim beritahu kaum dia bahawa aku mengharapkan at-tama'u, aku tamak sungguh dan aku mengharapkan sangat ayyaghfira li khati'ati, Allah ampunkan dosa aku yaumaddin, pada hari kiamat. Allah, tuan-tuan muslimin muslimat, pertama kita mesti faham Nabi Ibrahim alaihi salam, kotlah kita kata ada salah pun yang dia nak minta ampun ni, salah dia tu Allah, salah yang dia buat untuk menyelamatkan kaum dia. Contoh, tuan-tuan muslimat baca surah As-Saffat sesudah Yasin. Yasin 36, As-Saffat 37.
kita jumpa dalam tu deretan ayat tentang kisah Nabi Ibrahim dan kaum. Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaum dia untuk pergi satu pesta. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Start daripada ayat tu. Ayat 80 lebih, 90 lebih, surah As-Saffat. Cek ayat tu. Kita jumpa ayat bagaimana kaum dia ajak dia pergi pesta, pergi satu keramaian. Asyik duduk rumah aja. Jomlah Ibrahim, oi, kata mereka. Kita pergi pesta, kita pergi dengar muzik. Apa Nabi Ibrahim jawab? Jawapan dia bagi jawapan dusta. Allah beritahu. Dia kata, faqala inni saqim. Dia kata, minta maaf lah, inni saqim, saya ni demam. Wah, tak demam pun. Nampak tak? Tak demam pun. Dia dusta di situ. Dia tak nak pergi ke pesta itu, dan dia nak hancurkan berhala itu. Yang banyak tu tuan baca dalam surah As-Saffat, nanti jumpa ayat darbam bil yamin. Nabi Ibrahim hentam berhala itu dengan tangan kanannya. Nabi Ibrahim bercakap dengan berhala itu, ala ta'kulun, kenapa engkau tidak makan? Kata Nabi Ibrahim. Waktu tu kaum dia pergi pesta, dia tinggal seorang, dia pergi pecah habis semua berhala, tinggal satu hak besar. Dialog dia dengan berhala, hak yang besar tu tuan-tuan kena baca pula suratul Anbiya. Kisah berhala besar tu, itu kena baca suratul Anbiya. Bagaimana dia tempelak kaum dia. Dia kata, pi tanya berhala tu, jangan tanya aku. Tu kapak ada dekat dia, apa tanya kat aku? Dia tinggalkan satu berhala besar. Yang tu dalam suratul Anbiya. Dalam surah As-Saffat, dia kata, saya tak boleh pi, inni saqim, saya demam. Dusta tak? Dusta. Kalau kita nak kata dusta pun, dusta Nabi Ibrahim nak selamatkan umat dia. Kot kita nak katalah dusta. Dia tak demam, tapi dia kata dia demam. Sebab dia nak tinggal seorang-seorang, dia nak balun habis semua berhala tu. Dia tinggalkan satu. Dia tinggal satu tu, dia suruh kaum dia tanya berhala tu, fas'al kabiruhum hadha. Itu dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah As-Saffat, dia hanya kata dia demam. Lepas tu dia Allah cerita darbam bil yamin, dia hentam dengan tangan kanan dia. Sambil dia tanya dulu berhala tu, ala ta'kulun, kenapa engkau tak makan? Sebab bawah berhala tu adalah limau, biasalah, apple, puluk kuning, kan, duduk bawah tu. So dia tanya berhala, awak tak makan benda ni? Dia punya geram tu sebelum dia balun berhala tu. Ayat tu dalam surah As-Saffat. Baik, dia tak demam pun, tapi dia habaq dia demam. Dusta tak? Ya. Tapi nak selamatkan kaum dia. Kalau nak kata Nabi Ibrahim ada dosa, ni ayat ni kita nak sembang sekejap lagi. Yang kedua, ketika mana raja tertarik kepada Siti Hajar. Raja nak Siti Hajar. Terpaksa Nabi Ibrahim bohong, yang ini orang gaji saya. Wah, bini dia. Kalau tuanku ambil, habislah, saya tak ada orang nak kerja dengan saya. Tak jadi. Raja tu nak rampas bini dia. Dia dusta tak waktu tu? Ya, tapi nak selamatkan isteri dia Hajar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim kata, aku mengharapkan Tuhanku,
ampunkan dosaku pada hari kiamat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Seorang nabi, seorang rasul, bapa segala nabi dan rasul, merasakan dirinya penuh dosa. Cuba kita renung muka kita, cuba kita renung muhasabah. Sebab itu Saidina Umar dia selalu pesan, sebelum tidur kita kena muhasabah diri. Hasabu qabla an tuhasabu. Tu ucapan Saidina Umar. Hisablah dirimu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah. Kita kena muhasabah sebelum kita tidur tu. Daripada pagi tadi sampai nak tidur ni apa aku dah buat? Quran baca dak lagi? Selawat ke Nabi dah buat belum? Sedekah hari ni dah buat belum? RM1 2. Tiap-tiap hari mau sedekah walau RM1. Muhasabah. Kalau belum baca Quran, apa nak buat? Allahu Akbar. Hari ni aku buat dosa tak? Ada, tapi tidak dosa besar. Dah istighfar belum? Dah minta ampun belum? Muhasabah dosa-dosa yang lepas, yang kita tak tahu, yang kita tak ingat, tetapi tersimpan di sisi Allah. Kita dah taubat ke belum? Muhasabah. Sebab mati dia nak datang, tuan-tuan, without warning. Tuan baca paper hari ni, jumpa dah siapa biasa pergi Kuala Ketil, dekat Pantai Cica tu, jambatan tu kan, bawah tu ada sungai. On the way kita nak pergi Kuala Ketil, kampung Pantai Cica, main road Sungai Petani Baling. Sebelum sampai Kuala Ketil ada titi sungai. Sungai tu lebar. Jumpa dah pagi tadi. Tak silap saya, orang anak bukit kamu, 3 beranak berpelukan dalam kereta. Kereta terjunam masuk sungai, lemah. Perempuan duduk Sungai Tani, sekolah kebangsaan Selarong di Lagu Besar, ada gotong royong sekolah apa tu. On the way balik, kereta menjunam ke dalam sungai. 6.28 petang. Pagi tadi baru jumpa, ketiga-tiganya sedang berpelukan di seat belakang. Allah, sedih. Allah, ni mati. Anak 7 tahun, anak syurga. Mak dia 36 tahun, cikgu. Dan anak seorang lagi 9 tahun. Anak yang sulung umur 11, ayah jaga. Mereka dalam proses bercerai. Kita baca tu, ya Allah, inilah kematian. Asbab aja terjun sungai. Tu dalam, tuan-tuan, saya tiap-tiap bulan mengajar di Merebah Pulau, mengajar di Baling Lalu situ. Sungai tu dalam, dekat Pantai Cica tu, jambatan tu, sebelum kita sampai Pekan Kuala Ketil. Sungai tu lebar, dalam. Kalau hujan lagi dia naik. Banyak dah nyawa habis di situ. Yang bunuh diri macam-macam. Ni terjun kereta Proton apa, Pesona ke apa, lebih kurang. Allah, anak bukit tak silap saya. Orang anak bukit tak silap bawa mayat simpan di situ. Pagi tadi jumpa 9 pagi, tarik bomba, tarik kereta, tengah berpelukan di seat belakang 3 beranak. Habis nyawa lemah. Ni mati, tuan-tuan. Inilah kematian. Jiran 4 rumah saya sedang nazak sekarang di Hospital Al-Usta. Perempuan umur 41 tahun. Semalam abang disebut tengah nazak. Saya masih menunggu berita. Pagi tadi abang nazak, darah dah keluar ikut mulut, keluar ikut telinga, hati bengkak, hati pecah. Umur baru 41. Perempuan, jiran 4 rumah saya. Inilah kematian. Kita mesti bersedia dalam apa situasi. Maka Umar ajar muhasabah. Kamu kena check and balance diri kamu. Sikit amalan tambah, banyak dosa istighfar cepat. Sebab Nabi Ibrahim kata, yang ampun dosa ialah Allah. Ini Islam. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kita dalam bab, kalau kita ni empunya dosa yang banyak, tolong jangan ada sifat give up.
Tolong jangan ada sifat berputus asa. Allah tak suka. Ayat 53 Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah pesan dekat kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ingat tu, Allah kata qul, katakan wahai Muhammad, beritahu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, beritahu hamba-hamba aku yang telah melampaui batas, yang dulu dia melampaui batas ataupun sekarang dia buat dosa yang melampaui batas. Beritahu mereka wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah, jangan mereka berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kerana sesungguhnya aku Allah, aku ampun semua dosa kecuali syirik. Yang tu Allah tak ampun, hak lain Allah ampun. Awak tuan-tuan pernah sembah patung ke? Tuan-tuan pernah sembah busuk gunung ganang ke? Tak. Kita tak buat kerja syirik. Tuan-tuan maki Quran ke? Tuan-tuan kata Quran tak sesuai ke? Tuan-tuan kata Quran ni tak betul ke? Tak. Kita junjung Quran. Adalah dosa-dosa sikit, sokok, tu lah kan. Oh, rokok sunat muakkad dia kata. Tuan-tuan, muslimin muslimat, Allah pesan, hampa dah buat dosa, hampa dah nyaya diri hampa, aku nak beritahu kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan aku, sebab aku ampun semua dosa. Allah, waktu kita buat dosa, dia tak ambil nyawa kita, dia biar. Dia suruh kita bertaubat, dia suruh kita menangis minta ampun. Ini Allah. Sebab itu antara benda yang dikira rugi dalam hidup, orang taksir rugi ni tuan-tuan macam-macam. Orang berniaga taksir kerugian dia, niagalah, on and off niaga dia. Hari ni untung, bulan depan rugi, dia kira rugi had tu. Tuan-tuan, Allah ajar kita dalam suratul A'raf ayat 20 berapa, 20 lebih, doa Nabi Adam kan? Kita baca lepas semayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tengok, dua ni kita tak ada, dua ni kita tak dapat, kita akan masuk golongan khasirin, golongan yang rugi. Apa dia? Pertama, wa tarhamna, mula-mula minta, ya Allah, sekiranya fa'ilam engkau tidak rahmati kami dan ampun kami, dua benda. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tak ampun kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami mengaku ya Allah, kamilah paling rugi sekali. Ni rugi. Apa dia kerugian? Hidup tanpa keampunan Allah. Apa dia kerugian? Hidup tanpa rahmat Allah. Itulah rugi. Jangan duk kira untung pada dunia. Untung dunia akhirat ialah orang yang hidup dia di bawah rahmat dan kasih sayang Allah, dan Allah ampun dosa dia. Orang yang untung di dunia itulah dia Fir'aun,
Namrud berkuasa megah hebat, tapi ke mana ending mereka? Di mana mereka? Ini yang kita kena fikir. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihi salam sebut, wahai kaumku, yang ampun dosa kita Allah, bukan berhala yang kamu sembah. Dan aku mengharapkan pada hari yang cukup dahsyat, Yaumaddin. Salah satu nama kiamat ialah Yaumaddin. Ada Yaumal Qiyamah, ada Yaumil Akhirah, ada Yaumal Hasyar, ada Yaumat Taghabun, macam-macam. Ada Yaumat Jasiyah, macam-macam nama bagi kiamat. Antara nama bagi kiamat ialah Yaumaddin. Sehingga ulama bahas kenapa disebut Yaumaddin. Yauma ad-din. Ad-din apa? Agama. Ad-din apa? Way of life, nizamul hayat. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Tak disebut Maliki yaumil qiyamah. Tak sah solat kita, berdosa kita pi ubah Fatihah. Maliki yaumil hasyar, dah, tapi disebut Maliki yaumiddin. Ulama bahas kenapa sebut ad-din. Ad-din makna agama, cara hidup untuk ajar kita yang berguna di akhirat tu akidah kita. Akidah penyembahan itulah yang berguna di akhirat untuk kita selamat nanti. Harta tak ada dah. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Nanti kita sampai ayat tu ke depan. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ini Nabi Ibrahim ajar. Dia ada dosa tak? Tu saya sebut tadi. Kok nak kira dosa hak tu? Bagi kita tak ada lah. Sebab dia nak selamatkan umat dia, dia nak selamatkan isteri dia. Dia terpaksa berdusta. Demamlah, orang gajilah, wah bukan, tapi terpaksa untuk selamatkan ummah, selamatkan isteri. Bagi kita tak ada apa, tapi Nabi Ibrahim tetap merasakan dia berdosa. Apatah lagi kita, umur semakin meningkat, Allah, tenaga semakin lemah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita mesti muhasabah. Kematian yang datang tanpa kita minta, dia sampai bila sampai janji kita dengan Allah. Nabi Ibrahim ajar, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim minta pada Allah, ayat 83, Rabbi habli hukma. Wahai Tuhan, dia minta dua. Pertama, habli hukma. Ditafsirkan, kalau dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu pengetahuan agama. Disebut oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Kathir, yang dimaksudkan dengan hukma ialah ilmu pengetahuan. Disebut oleh Ikrimah, yang dimaksudkan oleh hukma ialah kecerdasan otak, akal. Ini dua ditafsirkan. Nabi Ibrahim minta apa? Rabbi habli hukma. Hukma dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ini disebut ilmu pengetahuan agama. Mudah bicara, ilmulah segala-galanya. Ilmulah yang membimbing kita. Tuan-tuan muslimat, orang yang sekarang jemaah haji kita sedang berhimpun di Makkah. Lagi 2 minggu lah, lebih kurang lah. Hari Rabu ni baru nak tengok anak bulan Zulhijjah. Kalau nampak ialah Zulqaidah, maka hari Khamis lah 1 Zulhijjah. Kalau tak nampak, Jumaat lah 1 Zulhijjah. Maka raya hari Ahad 10 Zulhijjah. Kalau nampak, raya hari Sabtu lah jawab dia. Tunggu ajalah. Nak sebut apa tuan-tuan? Hak pergi haji ke pergi mana ke, bawa sama ilmu pengetahuan. Ini Nabi Ibrahim minta.
Ini Nabi Ibrahim pesan kepada kita, Rabbi habli hukma. Kita mesti menjadi generasi manusia yang berilmu, yang tahu tentang agama, walaupun mungkin tidak sampai mendalam seperti orang yang lebih arif daripada kita, tetapi paling tidak halal haram kita tahu, kita nak jaga. Itu semua ilmu Nabi Ibrahim minta. Besar pengorbanan jasa Ibrahim. Tuan-tuan muslimat, saya teringat waktu kita buat kursus haji. Saya perform kursus haji di Sungai Petani. 13 siri, selalu 13 siri lah. Kira buat minggu lah tu 13 tu kenduri lah. Ramailah volunteer lah, berebut lah, nak sembelih kambing lah, apalah. Yang sedekah macam-macam. Rokok ada pun tak sedekah. Betul, rokok beli sendiri. Kambing, nasi, lemak, segala tu nenek. Saya masih ingat, antara benda yang kita bahas bila masuk minggu yang akhir, setelah selesai rukun haji, wajib haji, mabit, apa semua apa nak buat di Muzdalifah, kutip batu apa nak buat di Mina, apa semua, sampailah tawaf ifadah, sa'i haji, termasuk kita ajar dam takhir, dam takdil, macam-macam. Last minggu akhir, minggu 13 selalunya, kadang-kadang terlajak juga 14, kita akan bawa satu tajuk, dia panggil falsafah. Tuan tengok, saya nak relate dengan Nabi Ibrahim. Tuan tengok hebat tak hebat Nabi Ibrahim. Bab last kita sembang ialah tajuk dia falsafah. Tajuk falsafah 2 jam, kita start pukul 9, habis pukul 11. Bila sembang tajuk falsafah, antara benda kita akan hurai ialah rahsia di sebalik ibadah. Kenapa mabit di Muzdalifah? Kenapa wukuf di Arafah? Kenapa di Mina? Kenapa 7 biji batu? Kita hurai 2 jam tu kita hurai. Kenapa tak boleh 5, 6, lebih tak apalah, 7 juga. Kenapa 7? Sebab 7 hari seminggu, simbolik hari-hari lawan setan. Lontar 7 biji, simbolik dia. Ada Jamratul Ula kecil, ada Jamratul Wusta besar sederhana, ada Jamratul Aqabah oval, bujur belah hujung tu. Hak ni kecil, simbolik pada serangan syaitan, godaan kecil. Hak jenis, hak yang subuh pukul 7, hak ni dia hantar Lance Corporal lah. Hak kecil-kecil. Ada yang wusta besar sikit, sederhana lah godaan dia. Yang hujung tu besar, Jamratul Aqabah. Yang tu jenis semayang tepat pada waktu, puasa sunat kuat, tahajud kuat. Dia tu dia hantar Brigadier General PUC dia. Itu simbolik. Ada jenis tak peduli orang, pukul 7 baru nak semayang subuh. Itu saya teringat Hamka pesan. Hamka pernah sebut. Tuan-tuan baca tulisan Hamka, seronok tulisan Hamka. Saya banyak, ada buku banyak tentang Hamka. Antaranya Hamka sebut, kalau kamu mahu melihat orang Islam, maka lihatlah pada Aidul Fitri. Dia tulis, dia kata nak tengok orang Islam, tengok hari raya. Tetapi kalau kamu nak tengok orang beriman, lihatlah waktu subuh. Tajam Hamka bagi. Waktu subuh tu berapa kerat di masjid solat berjemaah. Kita lelaki dituntut. Kita lelaki dituntut solat berjemaah di masjid. Hamka kata, hampa nak tengok orang Islam, tengok hari raya. Merenyut orang. Hari raya, sejarah tahun ni raya puasa kan, 200 biji kereta tersadai di Terengganu, minyak habis jam.
Minyak habis punya jam, tak pernah berlaku. Apatah lagi kita baca minggu lepas kajian seorang profesor daripada UPM, tak silap saya Hindu. Dia buat kajian, saya baca dan saya simpan kajian itu dalam iPad saya simpan untuk rujukan. Dia kata apa? Kajian terbaru menunjukkan jumlah kenderaan di Malaysia sudah mengatasi jumlah penduduk Malaysia. No wonder lah. Tak heranlah tu dia punya jam lah. Dia jam tak kira dah tuan-tuan. Dia tak kira dah hari perayaan ke apa, dia balun. Saya dulu kuliah bulanan saya di Masjid Telekom Taiping, mengajak di situ sejak tahun 97 sampai dah. Dulu saya boleh bajet Sungai Petani, Masjid Telekom Taiping sejam setengah. Pukul 6 saya keluar, 7.30 insya-Allah ngam-ngam maghrib saya sampai. Lah 2 jam setengah tambah sejam. Tara nak sampai Tol Jawi tu merangkak. Rupanya kereta melebihi jumlah penduduk. Dan saya baca dalam kajian tu, jumlah kereta sekarang dah 33 juta, 46% diwakili oleh kereta, 46% cars, lebihnya motosikal. Badanlah ya Allah, dia punya jam tak tahu nak apa tuan-tuan. Muslimin muslimat, Hamka kata, empat nak tengok orang Islam, tengok hari raya. Empat nak tengok orang beriman, tunggu waktu subuh. Ni Hamka tulis. Kita lelaki ni tempat kita solat subuh kan di rumah. Perempuan ni ya, tuan-tuan baca hadis Abu Dawud. Seorang perempuan fi buyutihin, kata Nabi, sembahyangnya lebih aula di rumahnya. Dibahas pula oleh muhaddisin, kalau seorang perempuan tu sembahyang di rumah, di mana dia kena sembahyang? Katalah di ruang tamu. Di ruang tamu, kemudian tepi ruang tamu tu ada bilik. Afdal muslimah itu sembahyang di dalam bilik itu, tidak di ruang tamu. Lebih afdal, no? Bukan salah, lebih afdal. Kena faham Nabi sebut sembahyang dia dalam bilik tu. Dua, katalah master bedroom dia, bilik tidur utama dia. Dalam bilik tidur utama dia ada bilik satu kecil. Katalah tepi tu ada bilik, maka afdal dia semayang dalam bilik kecil itu berbanding main master bedroom dia. Itu hukum bagi muslimat. Namun ketika isteri Saidina Umar, tengok hukum lain. Ketika isteri Saidina Umar ditegur oleh seorang sahabat, waktu tu Saidina Umar adalah khalifah. Sahabat ni dia tegur isteri Saidina Umar. Tegur pasal apa? Sebab isteri Saidina Umar subuh Masjid Nabawi berjamaah, Isyak berjamaah di Masjid Nabawi. Subuh dengan Isyak dia pergi masjid. Sahabat ni tengok, dia sudah tak senang. Tengok, kita belajar hukum hadis Abu Dawud. Sahabat ni tegur, kak weh, ni awak duk beri masa kita lah. Sayyidina Umar tak marah ke yang kak keluar pergi masjid ni? Dia tegur isteri Sayyidina Umar, nama Rahmah. Kak Mah weh, ambil kurang bahasa kita. Sayyidina Umar tak marah ke ni kak keluar ni, subuh berjamaah, Isyak berjamaah, dia tak marah ke? Dia tak tegur kak ke? Kata sahabat ni. Isteri Sayyidina Umar tersenyum. Dia balik. Dia kata, hang pernah fikir kenapa Sayyidina Umar tak marah aku? Dia balik kawan tu. Kata, hang tak pernah fikir awak Umar tak larang aku? Hang tahu kan Umar dia boh penampak 6 minggu tak panggil. Hang tahu kan Umar dia punya garang lagu mana? Sayyidina Umar dia tak peduli orang, dia rembat punya. Hang tak pernah tanya diri hang, kenapa Umar tak larang aku?
Diam sahabat tu. Lama dia diam. Akhirnya dia berkata, oh maaf kak. Dia kata maaf. Baru saya teringat Nabi bersabda, La tamna'uni ima illahi fi masajid Allah. Nabi kata, jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu untuk ke masjid. Ada hadis lain. Hang lupa hak tu, kata isteri Sayyidina Umar. Hang duk kira nak hentam aku. Hang lupa minta maaf dia dengan Rahmah, isteri Sayyidina Umar. Nabi pernah pesan, hadis sahih Abu Daud. Nabi kata, jangan kamu larang perempuanmu mahu ke masjid. Tetapi Nabi kata, fi buyutihin khairul lahun. Semayang di rumah dia lebih baik. Namun kalau dia nak pergi masjid, jangan larang. Ulama hadis bahas, pertama, wajib dia minta izin suami. Wajib. Dia kata, bang, saya nak pergi masjid tang kampung ke mana ada pengajian, saya nak pergi bang. Wajib suami izin. Sekiranya suami tidak izin, suami berdosa, kata ulama. Sebab Nabi kata jangan larang. Syarat izin suami. Dua, hendaklah dia jangan bersolek menjaga fitnah. Kau ada dia keluar, dia pergi tu dengan jiran dia ke, kawan sekolah dia lama ke, 2-3 orang pergi. Tak apa. Elak daripada fitnah. Jangan pakai wangi-wangian, Nabi tak bagi. Muslimat, jangan ke masjid memakai wangi-wangian, Nabi tak suka. Muslimin kena tuntut kita pakai wangi-wangian. Sebab kata Al-Jauzi, wangi-wangian amat disukai oleh malaikat. Dia kena minta izin suami. Suami tak bagi, suami berdosa. Itu hukum. Muslimat boleh pergi masjid? Boleh. Syarat izin suami. Tapi sebaik solat dia di rumah. Dia nak pergi, la tamna'uni. Nabi pesan, jangan hempal larang. Biar dia nak pergi, tapi minta izin. Tu dia duduk. Dan ada benda muslimat tu tak payah minta izin. Bila? Ketika muslimat itu jahil, tak tahu Islam, sifat 20 tak tahu, Allah pun dia tak kenal, rukun pun, solat pun dia tak tahu, Fatihah berterabuk baca. Yang laki dia bukan nak ajar dia, laki duk menyembang kedai kopi, balik rokok, balik 3 pagi. Itulah kerja tok laki. Yang bini jahil, tak tahu agama. Maka isteri itu boleh keluar rumah pergi mengaji, tak payah minta izin suami. Waktu tu tak payah minta izin. Start kereta jalan pergi masjid mengaji. Laki marah, terajang tok laki tu. Nyawa hang keluar ni nusyuh, habaq dia nusyuh kepala otak hang dekat dia. Tu aku suruh cakap. Kurang hajar punya laki. Dahlah bini hang jahil, tak tahu agama, kot hang nak ajar. Bini hang nak keluar mengaji, pergi mengaji, hang pergi marah, hang kata nusyuh. Tak ada nusyuh. Waktu tu tak payah dah minta izin, boleh pergi. Nak pergi masjid, minta izin suami. Suami tak bagi, berdosa. Sebab Nabi kata, jangan larang ima illah masajid Allah. Jangan kamu larang perempuan kamu nak pergi masjid. Namun Nabi kata, lebih aula dia di rumah. Semayang dia lebih elok di rumah. Namun dia nak pergi, jangan larang, izin suami. Ni hukum. Kita tak ada. Nak pergi subuh esok, gerak bini, yang abang pergi subuh ya, tek kucing hang. Tak ada. Tak ada lah minta izin dah. Tak ada. Minta izin suami. Bini kata, tak sapi abang. Abang tarik mampu. Terus tak pergi. Tak payah minta izin. Kita sini, tempat kita. Kena faham. Maka hamka kata, hampa nak tengok orang beriman, hampa tengok subuh. Hampa nak tengok air raya, hampa tengok orang Islam, hampa tengok Idul Fitri. Itulah orang Islam. Aduh, tuan-tuan, muslimin, muslimat. Bagaimana Nabi Ibrahim bila kita sampai subjek lah tu falsafah. Hurai punya hurai. Ada satu tajuk falsafah dia tu banyak, dia pecah. Sekat saya ingatlah saya buat kursus haji.
Last kali, tajuk kecil dia, mengenang jasa. Tajuk kecil dia. Setelah dihurai tawaf, apa falsafah tawaf, kenapa mengiri tak boleh ikut pusingan jam, kena lawan pusingan jam, kenapa 7 pusingan, hurai. Last kali, tajuk kecil di bawah tu dia panggil mengenang jasa. Rupanya mengenang jasa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab jasa dia besar. Tuan-tuan buka ayat 128 Al-Baqarah, tengok salah satu jasa dia. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 128 Al-Baqarah juzuk 1. Tengok, mengenang jasa Ibrahim. Antaranya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimaini, jadikanlah kami berdua ini. Siapa? Dia dan Ismail alaihi wassalam. Jadikanlah kami berdua ini dua orang yang menyerah diri kepadamu. Dan juga wa min zurriyatina, daripada zuriat keturunan kami, umat di akhir zaman, ummatan muslimatan lak, ummah yang juga menyerah diri kepadamu. Kemudian dia kata apa? Ini jasa dia. Wa arina manasikana, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami manasikana. Selalu dengarkan kalimah manasik. Manasik nusuk, selalu kita sebut manasik haji. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, tunjukkanlah kepada kami cara-cara kami untuk mengerjakan ibadah haji kami. Ni yang pergi haji ni 2 minggu lagi, 2 minggu lagi nak wukuf, lebih kurang lah 2 minggu lagi. Oh seronok tuan-tuan. Bagi saya kerja haji memang seronok, walaupun letih. Tambah saya petugas haji, memang penat, letih, tapi seronok. Memang nikmatnya kerja haji, Allah, sedap sungguh, buat kita rasa satu macam punya nikmat. Kan tiap-tiap tingkat lift kita tu, hotel kita tu, kita tampal, petugas akan tampal. Keluar lift dia tengok 6 hari lagi. Apa tu? Hari wukuf. Berdebar-debar kita. Besok turun subuh tengok 4 hari lagi. Nak pergi Arafah. Allah, waktu tu kita punya feeling, perasaan. Sampailah 1 hari lagi, petugas akan tampal 1 hari lagi. Waktu tu kena berhabis rokok dah, tinggal sehari ni. Allah, dia punya nikmat lah. Seronok buat kerja haji. Tak tahu nak bayang seronok dia. Walaupun letih, melayan kerenah manusia, bergaduh laki bini, macam-macam perangai. Sini elok couple, sampai sana bergaduh, bercerai pun ada. Wal'iyadzabillah. Allah ujilah masing-masing. Tuan-tuan muslimat, kita duk wukuf, kita duk Muzdalifah, pergi melontar, tawaf apa semua. Nabi Ibrahim minta dengan Allah, wa arina manasikana, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami cara-cara kami mengerjakan ibadah haji kami. Tu kita buat tu. Nabi datang sambung, Islam datang sambung, Islam ubah. Zaman Abu Jahal ada tak wukuf? Ada. Abu Jahal wukuf tak? Wukuf. Di mana? Muzdalifah. Islam datang kona ya, wukuf Arafah. Muzdalifah hampa berhenti sah, hampa jadi budak-budak. Bagi saya lah, Muzdalifah tu tempat nak jadi budak-budak. Allah nak ajar kita, hang sampai sana hang jadi budak-budak. Apa dia? Kutip batu. Budak-budak kalau bergaduh kan baling batu. Budak-budak bergaduh kan cari batu punggai kan. Kita kutip batu, mencangkung dengan torchlight handphone kita. India punya cari. Ada sekali musim haji itu sebelah saya Datuk Seri apa tahu orang Syah lah.
Datuk kutip batu. Datuk Seri tak Datuk Seri, hang kutip lah batu tu. Jadi budak-budak kita. Lepas tu ambil batu apa nak rebus ha. Tak pi lontar. Budak-budak lah lagu tu. Gaduh-gaduh limpak batu. Allahu akbar. Allah nak ajar han Datuk Seri ke han Tiang Seri ke han Tan Seri ke han kutip batu. Tuan-tuan, nikmat dia lain. Allahu akbar. So Muzdalifah tempat mabit sekejap. Dulu Abu Jahal wukuf di Muzdalifah. Islam datang ubah wukuf Arafah. Allah, Nabi Ibrahim punya jasa. Sebab itu Sayyidina Umar ketika sekali tawaf, Sayyidina Umar dengan Nabi tawaf, kan Sayyidina Umar dia tanya Nabi, ni batu apa ni? Maqam Ibrahim. Ni batu apa ni? Nabi kata ni maqam Ibrahim. Tempat Nabi Ibrahim pijak kaki dia atas batu ni. Waktu tinggikan yarfa', meninggikan bangunan Kaabah. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, boleh tak kita sembahyang kat sini? Turun ayat 125 Al-Baqarah. Ulama kata inilah kehebatan Umar Al-Khattab. Dia bercakap ayat turun. Dia bercakap ayat turun. Tuan-tuan baca Al-Ahzab, tuan-tuan baca An-Nur. Semua mulut Umar. Hadithul fiqh, berita palsu kata Aisyah berzina. Umar kata tak. Itu semua berita bohong. Dia abad tak turun ayat. Umar kata ni bila nak haram arak ni? Turun Al-Maidah, haram arak. Hebat Umar mulut dia. Tetapi kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi, sehebat itu Sayyidina Umar tidak akan dapat menandingi kehebatan Abu Bakr. Tetap Abu Bakr mengalahkan dia, walaupun hebat di sudut mulut dia. Dia bercakap turun ayat. Dia tanya Nabi, boleh tak kita semayang sini? Lalu Allah turunkan 125 Al-Baqarah. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-ayah. Antaranya Allah kata, dan kamu jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat solatmu. Umar tanya tadi, boleh solat tak ni? Allah turun. Allah kata ambil maqam Ibrahim jadi tempat solat. Itulah yang kita belajar, solat sunat tawaf. Kalau boleh dekat dengan maqam Ibrahim. Tapi payah in practical. In theory okey, in practical memang payah. Sebab banyak sangat khurafat. Geng-geng India lah apa semua ni, dia pergi jilat bekas tu dalam tu kan, yang penutup tu. Dia pergi jilat, sat lagi ambil tasbih dia empuk, sat lagi mai Pakistan pula pakak peluk. Mau pun dia harap tak keluar tanduk dia halau gitu Kita nak pergi celapak semayang tepi tu pakai tak ada dia halau awal lagi. Semayanglah kat belakang pun tak apa. Janji straight dengan maqam Ibrahim. Allah apa? Maka ulama bahas, itulah mengenang jasa. Setakat saya ingatlah saya bawa kursus haji, iaitu kenapa Allah suruh semayang di maqam Ibrahim. Itulah tanda mengenang jasa, iaitu haibatnya jasa Nabi Ibrahim alaihi salam, haibatnya ketaatan dia. Tuan-tuan boleh berkorban. Korban Zulhijjah cerita Nabi Ibrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ayat 101 surah As-Saffat, 101, 102, 103 sampai habis cerita korban sembelih Ismail. Semua Nabi Ibrahim bulan Zulhijjah. Itulah hebatnya Zulhijjah. Itu Allah berfirman, wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 makna malam pertama Zulhijjah sampai malam 10 hari nahar, malam raya. 9 hari itulah Allah bersumpah. Maka 9 hari itu dituntut kita berpuasa straight 9 hari sunat. Siapa rajin buat. Yang kedua, tak dapat 9 hari straight,
Kita ambil antara 9 hari tu. 1 Zulhijjah katalah puasa, 2 puasa, 3 rehat, 4 rokok, 5 puasa, 6 puasa, 7 rokok, 8 rokok, 9 puasa hari wukuf. Dah jadilah 3-4 hari. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, yang ni tuan-tuan semua buat, termasuk aku. Apa dia? 9 Zulhijjah sahaja. Jadilah tu pun. Puasa hari wukuf, jadilah tu pun 9 Zulhijjah. Kita bedai sehari. Kalau raya hari Ahad, hari Sabtu kita puasa. Kemudian yang keempat, lepas tu sampai 9 tak ada dah isap rokok habis. Tak ada apa dah, isap je lah rokok tu. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah Zulhijjah. Tapi orang Melayu kadang pandang sepi Zulhijjah, sebab mereka kata ni raya Pak Haji dengan Pak Lebai dengan unta lembu. Dia tak glamour macam raya puasa. Tu payah kita. Sedangkan lebih besar raya haji daripada raya Idul Fitri. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Sampai kita boleh start takbir 9 Zulhijjah subuh. Subuh 9 Zulhijjah, lepas solat subuh dah boleh start dah takbir. Sampai asar 13 Zulhijjah. Kan hebat tu. Di dalamnya ada hari raya, di dalamnya ada takbir muqayyad, iaitu terikat dengan solat. Di dalamnya ada korban. Mana boleh korban bulan lain? Akikah tak apa. Bulan lain bila-bila boleh akikah. Tetapi bulan Zulhijjah tuntut korban. Namun kalau akikah taklah jadi salah. 7 bahagian, 5 akikah, 2 korban. Boleh? Boleh. Mazhab Asy-Syafi'i boleh. Mazhab Hanafi nihi zindagi. Mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi korban aja. Mazhab Syafi'i boleh. Tetapi kata Imam Syafi'i, afdallah kamu berkorban sebab bulan korban. Namun kamu buat akikah boleh, tak salah. Boleh, tak salah. Cuma afdal korban. Begitu. Tuan-tuan, hebatnya Zulhijjah. Maka ambil manfaat. Baik, last sekali nak sebut bahagian kedua. Nabi Ibrahim kata, wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, hubungkan aku dengan orang yang soleh. Maknanya dalam tafsir Ibnu Katsir sebut, Nabi Ibrahim minta hubungkan aku dengan orang yang soleh. Maknanya di dunia kawan kita, teman kita, rakan kita, kita bergaul dengan orang soleh. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, makna kita berkawan ni dengan orang soleh. Yang kedua, maksud yang kedua ialah bila kita mati, roh kita bersama orang soleh, bersama roh para solihin. Itu maksudnya. Jangan ingat lepas mati tak ada apa. Itu yang paling penting. Kemana roh kita nak pergi? Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Wa alhiqni bis salihin. Hubungkan aku dengan orang soleh. Kata Ibnu Katsir, maknanya 2. Makna pertama di dunia, iaitu engkau bergaul dengan orang soleh. Dan makna kedua, roh engkau akan di tempat Allah bersama orang-orang yang soleh, roh para solehin. Legalah kita, selamatlah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, insya-Allah bulan hadapan kita sambung ayat 84. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Insyaallah sambung bulan hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.